Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini cikgu nak cerita tentang pecutan graviti dan jatuh bebas. Okay, kita lihat yang pertama, pecutan graviti. Izinkan cikgu membaca kisah Isaac Newton ini. Isaac Newton sedang duduk di bawah pokok apple apabila sebiji buah apple jatuh dari pokok. Aduh, katanya. Beliau berfikir tentang daya yang menyebabkan apple itu jatuh. Kemudian beliau sedar bahawa, apple ini jatuh disebabkan oleh daya graviti. Okey, menarik tak kisah cikgu tu? Okey, anda telah diperkenalkan dengan istilah daya graviti semasa di tingkatan 2. Okey, sekarang dah di tingkatan 4. Lama dah tu berlalu ya, agak-agak ingat kaedah ya. Semua objek di sekeliling kita, nantilah cikgu highlightkan ya. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti oleh daya graviti bumi. Okey, daya graviti menyebabkan suatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Daya graviti menyebabkan suatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Tak pernah lagi lah ya sesuatu itu jatuh ke atas. Ya, tapi ada satu benda yang dia jatuh bukan ke bawah. Dan dia jatuh juga bukan disebabkan oleh daya graviti bumi. Apakah itu? Sesuatu objek seperti buah apple yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. So, sesuatu yang jatuh ni akan mengalami pecutan graviti. Kecuali yang cikgu cerita tu tadi. Dia tak jatuh ke bawah. Dia tidak disebabkan oleh daya graviti bumi. Dan dia pun tiada pecutan graviti. Apakah itu? Ya, tapi yang ni tak masuk pun dalam SPM. Okey? Apakah itu? Apakah itu? Okey, jadi simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G, ya, di mana nilai G itu ialah 10 meter per saat kuasa 2. Nilai pecutan graviti itu ialah 10 meter per saat kuasa 2, simbolnya adalah G. Boleh ingat kaedah? Ingat ya? Okey, ni cikgu dah khabar. Jadi, untuk menentukan nilai pecutan graviti ni nanti, naik sekolah nanti, kita akan buatlah eksperimen ni. Ya, eksperimen nak menilai pecutan graviti. Jadi, inilah gambar apa dia. Jangan khabar cikgu tak pernah cerita. Cikgu dah pernah cerita, cuma kita tak pernah buat je lagi. Ya, ini gambar untuk menentukan nilai pecutan graviti. Ya, ini pun cikgu dah khabarkan tadi. Nilai pecutan graviti ialah 10 meter per saat kuasa 2, di mana unitnya adalah, bukan unit, simbolnya adalah G. Dan unitnya adalah meter per saat kuasa 2. Habis dah. Seterusnya kita lihat kepada jatuh bebas. Tadi untuk jawapan yang tidak dipengaruhi oleh daya graviti, tidak mempunyai pecutan graviti dan dia jatuh, bukan jatuh ke bawah. Bukan jatuh bebas ya, tapi jatuh hati. Okey. Seterusnya kita lihat kepada jatuh bebas. Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Dia jatuh ke bawah hanya disebabkan oleh tindakan graviti sahaja. Macam mana tu? Tengok sebagai contoh. Sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Ibarat kata beginilah, sesuatu yang jatuh yang dipengaruhi oleh rintangan udara. Kita tak panggil itu sebagai jatuh bebas, ya. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Walau bagaimanapun, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Vacuum ni maksudnya ruang yang tiada udara. Contohnya di dalam kebuk vacuum. Sehelai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Tapi kalau kamu tengok video ni, sebiji batu dengan kapas ni, kalau kita dapat lihat dalam video ini, dia khabar, dia tunjukkan bahawa batu tu akan jatuh dululah daripada kapas tu. Kapas tu mendarat
kapas tu akan mendarat kemudian disebabkan oleh rintangan udara. Beza keadaannya di dalam kebok vacuum, di mana sehelai bulu ayam dan bola tenis akan mendarat pada masa yang sama. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada gambar ini, adakah penerjun udara itu mengalami jatuh bebas? Adakah terdapat rintangan udara di sini? Semasa dia nak jatuh tu, adakah ia mengalami rintangan udara di situ? Sekiranya terdapat rintangan udara di situ, cikgu ulang semula. Adakah penerjun udara itu mengalami jatuh bebas? Jawab, jangan tak jawab. Jadi dalam topik jatuh bebas ini, kita akan melihat graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Dan graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti ataupun kita panggil sebagai anti-gravity. Okey, sekarang mari kita kaji keadaan jatuh bebas ini dengan lebih terperinci melalui graf gerakan linear. Okey, contohlah objek pegun. Objek pegun ni maksudnya tak bergerak lah. Bila tak bergerak, lajunya adalah sifar. Okay, bila dia jatuh ke bawah ataupun objek dilepaskan pada ketinggian tertentu, daripada atas ke bawah, atas ke bawah, lajunya akan bertambah. Okey, lajunya akan bertambah, Jadi graf dia macam ni lah. Dia ada dua jenis graf. Graf yang pertama kita panggil graf laju masa, dan graf yang kedua kita boleh lihat graf sesaran melawan masa. Kamu dah belajar dalam video yang lepas. Okey. Dia bermula daripada inilah pegun, pegun. Sebelum dilepaskan, laju objek adalah sifar. Objek berada dalam keadaan pegun. Okey, lepas itu kan dia jatuh ke bawah. Apabila objek dilepaskan, laju objek bertambah dengan seragam. So kita boleh tengok dia bertambah secara seragam. Jadi kecerunan graf laju masa bercerita tentang pecutan lah. Maksudnya kalau kita nak cari pecutan, kita carilah kecerunan dia. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Okey, ini graf laju melawan masa. Kita tengok pula laju graf sesaran melawan masa. Inilah rapatnya kalau bercakap terlalu laju ni memang banyak silap di mana-mana lah mulut ni. Okey. Ini graf sesaran melawan masa pula. Kalau laju melawan masa kita boleh tengoknya bentuk garis lurus kan. So kalau sesaran melawan masa bentuknya macam ini. Okey, dia kata apa yang ni? Nombor 1 ni. Sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Okey, nampak tak ni sifar ni Okey, objek berada dalam keadaan pegun. Okey, lepas tu nombor 2. Sebaik sahaja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan laju yang kecil. Okey, dekat area sini lajunya kecil dan kita dapat lihat kecerunan juga kecil. Dia landai sikit. Kecerunan dia kecil. Kita boleh carilah. Kan cikgu dah ajar macam mana nak cari kecerunan. Jangan kata cikgu tak pernah payung. Ni cara kita nak cari kecerunan. Okey, lepas tu nombor 3 dia kata apa? Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan laju yang lebih besar daripada laju awal. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan yang lebih besar. So tengok nilai kecerunan dia lebih cerun, ini graf sesaran melawan masa bagi objek yang dilepaskan pada ketinggian yang tertentu. Okey, seterusnya kita lihat kepada graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya. Okey, melawan daya graviti ni macam mana pula? Melawan daya graviti tu maksudnya kita lontar daripada bawah ke atas. Objek yang dilontarkan menegak ke atas. Patutnya objek tu jatuh ke bawah. Ini kita lontar dia daripada bawah ke atas. Okey, jadi area sini laju dia semakin berkurang. Tapi bila dia mencapai satu tahap, sesaran maksimum kita panggil. Ketinggian paling maksimum tu maksudnya. Laju di situ adalah sifar. Okey, ada berapa jenis graf? Ada 2 juga jenis graf. Okey, ni dalam buku teks boleh rujuk Dalam ni tak berapa comel sikit.
Okey, graf hal laju melawan masa, bentuk dia macam ni lah. Okey, dia graf garis lurus. Tapi dia menurun lah. Okey, mari kita tengok. Apabila objek dilontarkan ke atas. Ni nombor 1 lah. Apabila objek dilontarkan ke atas, objek mula bergerak dengan hal laju V meter per saat. Andaikanlah V meter per saat. Tak tahulah berapa tu, 5 ke 4 ke 3 ke V lah. Cikgu andaikan dia V. Okay, kemudian bila sampai sini, hal laju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Kecerunan graf hal laju masa adalah negatif. Ingat lagi tak macam mana cara nak cari kecerunan? Baru je cerita tadi. Okey, dan nombor 3 di sini, pada ketinggian maksimum hal laju objek adalah sifar. Ini graf gerakan bila daripada kita lontar objek daripada bawah ke atas. Okey, kalau graf sesaran melawan masa, bentuk dia macam ni. Okey, kita tengok dia bermula daripada mana? Kosong lah. Okey, sebaik-baik sahaja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan hal laju V meter per saat. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Okay, sampai ke second step ni, objek bergerak ke atas dengan hal laju yang semakin berkurang. Dan akhirnya bila dia sampai kat nombor 3 ni, hal laju sifar. Maksudnya dia dah sampai ke sesaran maksimum, tinggi maksimum. Objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Dia rehat sebentar bersama KitKat sebelum dia nak jatuh semula ke bawah. Jadi boleh ingat Ida ni. Ini gambar ataupun rajah yang menunjukkan anti-gravity lah. Graf dia macam ni. Okey, ada 2 jenis graf. Ini pula adalah objek yang daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Graf dia apa inilah. Okey. Jadi kita tengok sikit. Ni apa ni? Ini eksperimen. Ini eksperimen untuk mengkaji masa yang diambil oleh jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. InsyaAllah nanti datang sekolah, buka sekolah, kita buat eksperimen ini. Okey? Ingat, ini rajah bagi eksperimen untuk mengkaji masa yang diambil untuk jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Kita lihat praktis formatif 11.3, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jatuh bebas ialah satu gerakan suatu jasad yang dipengaruhi oleh daya apa sahaja. Daya graviti bumi sahaja. Bukan jatuh bebas ialah suatu gerakan jasad yang dipengaruhi oleh rintangan apa? Rintangan udara. Pecutan yang terhasil daripada tindakan daya graviti terhadap suatu jasad ke arah pusat graviti. So, ni pecutan apa? Pecutan graviti. Okey. Graf di bawah menunjukkan keadaan jatuh bebas bagi suatu objek. Okey, so terangkan graf ini. Okey, kita boleh terang daripada sini, kita sampai sini. So, kita nak terang bermula dia daripada apa? Kita boleh cerita yang ni dulu. Sebelum dilepaskan, sesaran adalah sifar. Objek pegun. Ini sebelum dilepaskan. Lepas tu nak cerita yang mana? Cerita yang ni pula tengah-tengah ni. So, ini sebelum. Okey, sebaik dilepaskan. Okey, objek bergerak dengan hal laju objek adalah kecil. Hal laju objek kecil. Sebab kecerunan kecil. Sampai dekat sini, area sini. Okey. Ketika jatuh bebas. Hal laju lebih besar. Lebih besar, ya. Jadi kita dapat lihat daripada kecerunan yang besar.
Boleh ke? Boleh faham ke itu? Maksudnya ceritalah 3 perkara. 3 perkara tu bermula dengan sebelum dilepaskan, sebaik dilepaskan, ketika jatuh bebas. Ceritalah kalau sebelum dilepaskan sesaran sifar. Maksudnya objek berada dalam keadaan pegun. Sebaik dilepaskan, hal laju objek kecil lagi. Kita dapat lihat daripada kecerunan yang kecil. Ketika jatuh bebas, hal laju dah lebih besar dah. Hal laju lebih besar dan kita dapat lihat daripada kecerunan yang besar. Ceritalah 3 perkara itu. Okey, cikgu rasa itu sahaja dalam video kali ini. Moga memberi manfaat ya. Mohon maaf atas segala khilaf tersasul ya. Okey, sekian. Terima kasih.